Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahira Muhammad Mansur bernombor matrik 139079. Dan hari ini saya akan membentangkan sebuah video untuk mengajak anda semua dan seluruh rakyat Malaysia untuk mendaftar vaksin COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah sebuah penyakit yang telah melanda di seluruh dunia, dan penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus atau juga kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Gejala untuk COVID-19 mungkin muncul 2 hingga 14 hari selepas pesakit terdedah kepada virus tersebut. Gejala yang mungkin dialami oleh pesakit termasuklah demam, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit kepala, kehilangan dera rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidup berair dan juga cirit-birit. Jadi golongan yang berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 termasuklah golongan kanak-kanak, pesakit dengan penyakit kronik, warga emas berusia 65 tahun ke atas, pesakit yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah dan juga golongan wanita hamil. Kepentingan untuk mengambil vaksin COVID-19 penting kerana ia diberi untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai penduduk atau rakyat yang telah mendapat vaksin COVID-19 ini, semakin ramai penduduk dapat membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Antara jenis vaksin yang akan digunakan di Malaysia termasuklah vaksin COVID-19 mRNA keluaran Pfizer-BioNTech, vaksin COVID-19 viral vector keluaran AstraZeneca, vaksin COVID-19 inactivated keluaran Sinovac, vaksin COVID-19 recombinant viral vector keluaran CanSino, dan terakhir sekali adalah vaksin COVID-19 viral vector keluaran Gamaleya. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech akan diberikan kepada seluruh penduduk Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas yang layak menerima vaksin ini. Keutamaan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan ataupun frontliner dan juga untuk mereka yang mempunyai risiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 seperti warga emas, pesakit yang mempunyai masalah sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, asma, kanser dan sebagainya. Anda tidak layak menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sekiranya anda mempunyai sejarah kemasukan ke hospital akibat dari alahan yang teruk. Anda juga tidak layak sekiranya anda mempunyai reaksi alahan yang teruk terhadap mana-mana vaksin yang pernah diterima sebelum ini. Anda juga tidak layak sekiranya anda mengalami reaksi alahan yang teruk setelah menerima dos pertama vaksin jenama ini, dan vaksin ini juga tidak layak diberikan kepada golongan wanita hamil atau sedang menyusukan bayi. Jadi apakah hukum pengambilan vaksin COVID-19? Majlis Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah menetapkan bahawa penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi penerima vaksin tidak dibenarkan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 yang akan diterima. Ianya adalah bergantung kepada bekalan stok sedia ada di pusat vaksinasi. Ini adalah 5 langkah mudah untuk mendaftar vaksinasi di MySejahtera. Pertama sekali adalah semua hendaklah mengemaskini aplikasi MySejahtera di App Store atau Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Yang kedua, klik logo vaksinasi di COVID-19. Yang ketiga adalah klik vaksin untuk nama anda sendiri dan sahkan maklumat anda yang tertera di skrin. Yang seterusnya adalah klik di sini untuk memberi maklumat tambahan. Dan akhir sekali, jawab segala soalan yang tertera dan tekan hantar. Maklumat temujanji akan diberikan secara berperingkat selaras dengan fasa vaksinasi yang telah dikenal pasti untuk anda. Ini adalah perjalanan vaksin COVID-19 sebelum diberi kepada rakyat. Pertama, vaksin COVID-19 akan dibangunkan dengan kajian klinikal. Setelah itu, dia akan diluluskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Dan seterusnya, dia akan melalui penghilangan. Kemudian, pendaftaran bersyarat oleh pihak berkuasa Kawalan Dadah Malaysia, PBKD. Seterusnya, ia akan dihantar ke Malaysia sebelum diedarkan kepada hospital dan pusat vaksin di seluruh negara. Okay, jadi apa yang anda harus lakukan setelah menerima vaksin COVID-19? Penerima vaksin perlu berada di ruang pemerhatian yang ditetapkan sekurang-kurangnya selama 15 minit. Penerima vaksin juga perlu mendapatkan rawatan segera sekiranya anda mengalami tanda-tanda selepas
menerima vaksin COVID-19. Antara tanda-tanda yang mungkin dialami termasuklah kesukaran bernafas, pembekakan muka, bibir dan tekak, denyutan jantung yang sangat cepat, ruam teruk timbul di seluruh badan dan merasa pening dan lemah tubuh badan. Penerima vaksin juga perlu sentiasa mengamalkan norma baharu dan mengikuti langkah pencegahan COVID-19. Seterusnya, penerima vaksin harus menyimpan kad vaksinasi yang diberi oleh anggota kesihatan. Apabila anda menerima dos pertama, anda akan diberikan kad vaksinasi untuk menunjukkan bila anda perlu mendapat dos kedua vaksin COVID-19. Ini adalah perbezaan ringkas tentang vaksin-vaksin COVID-19 yang terdapat di Malaysia. Kita dapat lihat terdapat sedikit perbezaan dengan suhu penyimpanan untuk setiap vaksin dan juga tahap keberkesanan. Jumlah dos yang diperlukan oleh setiap vaksin juga berbeza di mana CanSino Bio dari China hanya memerlukan 1 dos berbanding dengan vaksin-vaksin yang lain yang memerlukan 2 dos. Ini adalah cara vaksin berfungsi di dalam tubuh badan manusia. Vaksin COVID-19 pertama sekali akan disuntik ke dalam badan manusia. Yang kedua, hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Seterusnya, vaksin dapat meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Dan akhir sekali, hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya orang tersebut terdedah kepada virus COVID-19. Hasilnya, jika orang itu terdedah kepada virus COVID-19, orang itu imuniti badan dapat menghalang dan melawan virus tersebut. Itu sahaja dan ingatlah stay at home. Jadi sangat penting untuk kita terus berada di rumah kalau tidak ada apa-apa urusan untuk keluar. Dan jika kena keluar, jangan lupa untuk memakai pelitup muka. Sekian daripada saya. Terima kasih.